Hai korang, welcome back to my YouTube channel. Okay, kembali bersama saya dalam rancangan Seramnya. What? Tak adalah. Okay, saya malam ni saya nak bercerita satu kisah seram. Kisahnya seram tapi saya tak nak seramkan you, faham tak? Sebab sekarang ni tahu apa sekarang? Saya shoot sekarang ni dalam gelap pukul 4 tau, 3.55. 3.55 pagi sayang. Oi. Sekarang ni pukul 4, saya dalam bilik dan keadaan gelap. So, action. Okay, kisah ni berlaku di rumah saya, di rumah ni. Okay, di rumah ni berlaku dalam sekitar 5 months ago, 5 bulan lepas. Berlaku satu gangguan yang sangat ketara lah bagi saya, bagi satu family. Dan benda ni orang cakap kekal diingatan, gitu. Okay, ceritanya bermula macam ni. Tarik nafas. Okay, pada waktu maghrib, pada hari apa saya lupa, pada waktu maghrib, kat rumah saya ni ada 5 orang tau. Itu ayah saya, mak saya, kakak sulung dan adik lelaki. Okay, pada waktu maghrib tu, saya dan ayah saya berada di ruang tamu utama. Itu di depan televisyen sebab ayah saya time tu tengah tengok berita ialah bulletin utama. Okay, lepas tu kakak saya dengan adik saya duduk dalam toilet. Bukan dalam toilet sekali, geng. Adik saya duduk dalam toilet kat dapur, iaitu toilet kat dapur tu terletak di belakang dan toilet kakak saya tu terletak di tepi dalam bilik dia. Faham? So antara dua toilet ni, sorry lah, BM saya ni hancur sikit. Okay, antara dua toilet ni dia jauh-jauh tau. Jarak dia jauh. So, okay. Dan mak saya time tu tengah baru lepas solat Isyak. So mak saya ni berjalan lah lepas solat Isyak kan. Mak saya ni pun berjalan keluar ke ruang tamu. So kat ruang tamu sekarang ni ada 3 orang, iaitu saya, ayah saya dengan mak saya. Lepas tu tiba-tiba tu kakak saya pun keluar daripada bilik dia. Keluar daripada bilik dia. Dia pun ayat gini ke mak saya. Ma, kau kutip botol kacau kat belakang rumah tadi, maghrib ni kan. Ma, kau kutip. Lepas tu, kakak saya tu mati-mati ingat mak saya kutip botol kaca kat belakang rumah kan, dan maghrib. Lepas tu, mak saya ni dalam keadaan yang baru lepas solat kan, berputihan semua, berpakaian putih semua. Mak saya cakap lah macam ni. She replied lah, dia balas, mana ada, mak tak ada keluar pun, mak tak ada keluar tanah pun hari ni. Tahu, mak baru je siap semayang. Gitu mak saya ya. Lepas tu, mak saya pun tanyalah kakak saya, kenapa? Lepas tu kakak saya pun reply lah. Dia cakap macam ni. Dia cakap, Ma, saat ni kan Kak Long dengar ada bunyi kaca. Like seperti orang kutip kaca. Korang bayangkan orang kutip kaca yang macam dia buat guni tau. Guni yang kita ambil kaca, kita campak kaca tu dalam guni. Dan bila kaca bertemu kaca, dia akan bunyi satu bunyi tau. Okay, macam ni tau. Okay, ambil contoh ya. Ni contoh, ni kaca. Sorry ya, ni air rembat dua-dua ni barang kakak I. So, maafkan I ya. Dia bunyi macam ni tau. Dia macam, dia bunyi, bila kaca bertemu kaca. Macam ni lah. Maybe lebih scary lagi lah kan, bunyi dia kan. Lepas tu kakak saya cakap, bunyi tu dalam 10 minit. Dan bunyi tu macam real manusia tau. Sebab dia macam memang perbuatan manusia lah, kutip kaca letak kan. Macam manusia. Lepas tu, kita orang ni kat ruang tamu, itu saya, abah saya dengan mak saya ni macam, mak saya pun cakap lah, tak payahlah cara. Maksudnya tak payahlah cara kan. Maghrib ni biasalah iblis banyak kan. Okay, macam tu. Lepas tu end kat situ. Lepas tu tiba-tiba adik saya daripada toilet kat belakang kot. Lepas tu dia pun dia jalan keluar ke ruang tamu kita orang lah. Lepas tu dia pun cakap macam ni lah. Dia cakap, weh, aku dengar ada orang kutip botol lah. Gitu. Dia gitu lah. Maksudnya dia dengar ada orang kutip botol kacau. Lepas tu lagilah saya, mak saya, ayah saya ni memang ini bukan hanya gurauan tau. Sebab 2 orang dah kena. 2 orang jadi sasaran. So kita orang ni mula dah nervous bila dah 2 orang dah dengar bunyi yang sama. Lepas tu kita orang pun macam okay, nervous. Okay, lepas tu macam tak don't care, tak kisahlah kan. Sebab maghrib biasalah macam tu. Lepas tu kan, saya dah keadaan yang takut lah. Macam tak adalah takut yang gitu. Cuma takut yang betul dalam hati kita macam nak erang ni. Kalau Kelantan buat orang nak erang lah. Tapi kalau KL saya tak tahu apa. Tapi erang gitulah. Memang erang lah time tu. Lepas tu nak ditakdirkan saya tertidur dekat ruang tamu kan. So saya tak tahulah apa yang berlaku seterusnya, reaction abah saya, semua family saya tak tahu dah lepas tu. Sebab saya tertidur kat ruang tamu. Okay,
Saya bangun, lepas tu saya pun terbangun pukul tepat-tepat, saya ingat pukul 11.26. Saya rasa, wow, kuatnya ingatan aku. Saya rasa saya bangun pukul 11.20 something, 11.30 kan. Saya tak terbangun, saya bukan bangun berdiri, cuma saya dah macam tersedar dari tidur, tapi saya still lagi baring kat ruang tamu tu. Dan saya baring tu, saya betul-betul, saya baring tu dekat dengan pintu utama dan dekat dengan cermin yang grey, yang kalau mak saya panggil sliding. Sliding ni yang cermin yang grey, cermin yang boleh tutup macam ni, buka macam ni. Ya pintu juga tapi pintu cermin. Okey, sliding kita orang panggil. Lepas tu saya tidur kat ruang, saya tidur baring kat situ kan. Dan muka saya menghadap keluar. Maksudnya saya menghadap ke luar rumah lah. Kan macam tu. Time tu ayah saya, mak saya baru nak masuk tidur. So kat rumah saya ni banyak dah yang gelap lah. Bila I dah macam semua dah tutup lampu lah. Kecuali kat ruang tamu je lah tak tutup lampu lagi sebab saya ada kat ruang tamu time tu. And tiba-tiba saya ni saya macam tak nak lagi. Saya macam aku belum solat isyak lagi. Sebab saya belum solat isyak sebab saya tertidur lepas maghrib tadi kan. Lepas tu macam tak nak lagi abang kan. Macam geliat macam tu lah kan abang kan. Lepas tu baru je nak tidur. Macam pejam mata aku, macam saya pun pusing lah kat arah cermin tu lah macam tu. Lepas tu kan saya pejam mata. Tiba-tiba saya dengar ada bunyi ketukan ketukan pintu. Ketukan tu yang special pasal ketukan tu kan. Ketukan tu sangat halus. Dia ketukan macam ni. Kau dengar Tiga kali. Tahu. Satu ketukan tu membuatkan saya terus macam dia macam terus emotion saya terganggu tau. Sebab ketukan tu dia macam ada daya tarikan tau. Dia macam sangat berfokus pada saya dan sangat macam tuju tu pada saya. Macam dia macam seakan-akan ketukan tu macam nak suruh saya pergi buka pintu. You understand what I mean? Macam ketukan tu ya Allah sangat menakutkan lah bagi saya. Sebab saya dapat bezakan yang mana ketukan manusia dan yang mana ketukan bukan manusia. Dan saya sangat yakin yang time tu bukan manusia. Sebab ketukan dia tu pelik lah bagi saya. Sebab dia macam dia ada satu daya tarikan. Dia ada satu daya tarikan. Memanglah ketukan manusia ke tak manusia ke dia sama je bunyi macam ni. Cuma yang lainnya adalah ni kita punya emotion, kita punya dalam ni. Dia lain. Lepas tu bila saya dengar ketukan tu kan, saya memang ya Allah cuak nak mati, memang ketak habis ni tangan ketak ni. Saya takut nak bergerak sebab saya dekat-dekat dengan pintu. Betul pintu tu dah lah bunyi. Saya macam saya time tu saya macam ya Allah dia pandang aku ke kan. Time tu saya assume penjahat lah kan sebab ketukan. Penjahat tu nampak aku ke macam tu lah. Penjahat tu fokus kat aku ke. Takut bila kita macam faham tak? Bila kita overthinking yang macam orang tengah perhati kita nak gerak, nak pukul nyamak pun kita takut tau. Nyamak? Pukul nyamak pun kita takut tau. Lepas tu saya kuatkan diri juga. Saya bangun. Saya pun pergi lah. Saya jalan-jalan. Saya pergi tempat adik saya. Adik saya duduk kat ruang tamu kedua. Time tu dia tengah main ML. Saya tak silap saya. Tengah main game lah. Something like that. Lepas tu kan. Saya tanya dia. Abby, mu ada dengar ada ketuk pintu tak? Lepas tu dia cakap gini. Dia cakap, tak ada. Dia cakap. Lepas tu saya macam, tak logik tau dia tak dengar. Sebab ketukan tu bagi saya sangatlah kuat. Tak adalah kuat. Tapi jarak saya dengan adik saya dalam 80 meter. Tak adalah jauh sangat. Faham tak? So kalau saya dengar ketukan tu, dia pasti dengar juga sebab dia tak jauh pun dari saya. Lepas tu dia tak dengar. So maksudnya saya je yang dengar. Aku sasaran seterusnya weh. Lepas tu geng, aku pun macam aku pula. Saya pun duduk termenung tau. Dan tu memang cuak gitu, memang cuak nak mati, memang nak nangis sangat-sangat sebab kena betul-betul weh. Lepas tu saya nak bagi tahu mak ayah saya tau sebab time tu memang saya fikir orang lah penjahat sebab kakak saya cakap yang bunyi botol pun macam orang So saya macam fikir lah. Saya fikir, tadi pukul 8 bunyi botol kaca, orang kutip botol kaca. Sekarang pukul 11.30 ketuk pintu pula. Lepas tu saya memang lagilah takut sebab saya akan jadi overthinking. Saya fikir macam, penjahat tu tak pergi mana-mana dia keliling rumah aku Faham tak? Kita jadi keadaan yang sangat takut sebab kita rasa ada orang perhatikan kita, ada orang usaha juga nak naik rumah kita kan. Kita sangat takut kan. Lepas tu aku macam tak boleh nak biarkan dia, memang takut sangat lah. Macam saya macam fikir dia takkan pergi mana-mana ni, takut. Malam tu sangat takut. Macam-macam fikir, takut ada penjahat masuk lah apa semua. Macam takutlah nanti cedera lah, kita orang cedera lah, kena bunuh lah apa semua. Memang overthinking, perempuan overthinking guys. Lepas tu kan
Aku macam, ya tak boleh bagi tahu ayah ni, tak boleh bagi tahu ayah kan. Sebab kalau saya bagi tahu ayah saya, orang ketuk pintu kan, ayah saya akan terus pergi buka pintu. Sebab ayah saya ni berani orangnya. So saya tak nak keberanian ayah saya tu. Kan, saya tak suka ayah saya bila ayah saya macam terus buka pintu kan. Sebab bahayalah weh. Contoh kalau betul-betul tu penjahat kan. Penjahat dia tak apa? Dia masuk rumah orang nak mencuri ke, nak buat apa benda jahat. Dia tak bawa Yasin, dia tak bawa Al-Quran guys. Dia bawa pistol ke, pisau ke, golok ke, pareh ke. Benda tu bila lah saya buka pintu contoh, kena hunus ke, kena tikam ke. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Tu yang saya fikir tu, ya Allah. So saya tak bagi tahu ayah saya. Lepas tu kan, kebetulan ayah saya keluar tau. Ayah saya keluar sebab dia nak kencing. So dia keluar daripada bilik dia kan. So dia keluar tu, dia pun nampak saya dalam keadaan yang tegang tau. Tegang lah sebab saya macam tengah fikir, takut dengan ketaknya semua kan. Lepas tu dengan keadaan adik saya pun dah agak takut kan. Lepas tu ayah saya tanyalah kenapa. Lepas tu saya jawab tak ada apa-apa macam tu kan. Lepas tu ayah saya pun pergi kencing. Lepas saya pun terus masuk ke bilik ayah saya lah. Saya nak pergi jumpa mak saya. Lepas tu bila aku jumpa mak aku tu, bila saya jumpa mak saya tu kan, ya Allah, time tu emotion aku memain peranan. Saya jumpa mak saya tu cakap, mak saya tanya saya, kenapa ni Kak Cik? Kenapa? Lepas tu saya cakap macam ni lah, Ma, tadi ke, ada orang ketuk pintu lah Ma, tan kita tidur kat luar macam tu kan. Lepas tu, mak saya cakap macam ni lah, Kak Cik, siapa yang ketuk pintu tu? Lepas tu, saya pun macam bala, tak tahu Ma, jahat lah aku Ma, jahat lah aku Ma. Time tu memang aku memang nangis weh, memang takut sangat-sangat. Sebab aku fikir macam-macam tu. Aku fikir tadi adik saya, kakak saya kan, yang sasaran. Sekarang ni saya pula sasaran dia. Lepas ni siapa lagi sasaran dia kan? Lepas tu kok saya memang nangis time tu. Lepas tu abah saya pun masuk bilik. Abah saya tanya kenapa. Lepas tu kok mak saya cakap tadi ada orang ketuk pintu tadi. Lepas tu kok kita orang satu family ni macam dalam keadaan yang sangat waspada lah time tu. Lepas tu kita pun keluar lah, duduk kat ruang tamu. Memang berlima duduk atas sofa je weh. Lepas tu saya pun macam saya memang tak nak bagi siapa-siapa tidur tau. Sebab bayangkan kan, takkan kita boleh tidur dengan lena, ataupun takkan kita nak biarkan ayah kita tidur ataupun mak kita tidur dalam keadaan yang kita tahu yang rumah kita ni tengah diperhati, dan rumah kita ni tengah orang usahakan untuk nak naik lah. Kalau orang Kelantan panggil nak naik rumah, maksudnya nak masuk lah macam tu. Lepas tu memang tak tidur lah. Lepas tu time tu memang kita orang tutup lampu semua kan, tutup lampu kat dalam rumah tutup. Lepas tu kita orang buka lampu kat luar kan. Sebab kalau kita kan sebab time tu memang kita ingat betul-betul penjahat tau. So macam nak lebih mudah nampak penjahat, kita buka lampu kat luar. So kita tutup lampu kat dalam kan. So kita dapat lihat lah dari dalam keluar kan. So lepas tu kan, dah agak air lah pula. Sabar lengah. Okay, so lepas tu So ya Allah, kat mana dah tak ni? Kat mana geng? Okay, so kan, lepas tu kita orang ni duduk je termenung, tunggu. Mata ni main peranan atau macam fokus je. Bunyi kat mana? Kat mana lagi nak kacau macam tu. Macam tu lah. Lepas tu kan, sebab tu saya pun terfikir tau. Saya terfikir macam ni. Ketukan tu bukan ketukan manusia. Saya sangat yakin tau. Hati saya mengatakan tu bukan manusia. Tapi keadaan sekeliling dan logik tu menyatakan tu manusia. Macam tu. Lepas tu saya pun fikir balik. Saya ambil lah logik apa yang berlaku. Saya panggil refresh balik. Bukan refresh. Recall back balik apa yang berlaku. So macam ni. The first point is, bunyi ketukan ni, bunyi kaca ni kan. Bunyi kaca ni kan. Adik saya dengan kakak saya bunyi dalam keadaan yang serentak. Maksudnya pada masa yang sama diorang bunyi. Tapi toilet diorang ni jauh tau. Jauh. Yang membuatkan saya terfikir tu bukan manusia adalah, contoh ni toilet kakak saya, ni toilet adik saya kan. Kalau tu manusia, dia kena duduk kat tengah-tengah tau, untuk nak balancekan bunyi dalam satu masa. Dan kalau duduk kat tengah-tengah macam ni kan, duduk kat tengah-tengah, kakak saya akan dengar perlahan je dan adik saya akan dengar perlahan je. Tapi kakak saya ni dengar sangat dekat dengan dia. Kuat, detail. Dan adik saya pun benda yang sama dengar. So saya pun macam terfikir yang ini bukan kerja manusia. Maksudnya manusia tak mampu nak buat benda gini, faham tak? So saya macam, this is not a human being like that. Oh, aku speaking ni, maaf lah. Maksudnya ni bukan kerja manusia lah. Lepas tu saya pun macam, oh lah betul lah, ni bukit. Lepas tu kan, dengan ketukan tu, ya Allah, membuatkan saya cuak out. Saya ni berani, tapi bila ketukan tu dia macam dia main emotion kita, dia tarik kita akan rasa satu insting yang lain tau, yang lain. Lepas tu saya pun cakap lah kat ayah saya, abah, kita rasa tu bukit abah, kita rasa. Lepas tu abah saya pun macam
Abah saya angguk tu. Abah saya angguk. So, abah saya pun assume yang tu pun bukan orang. Macam tu. Lepas tu, dalam keadaan yang kita pun berjagalah. Kita pun berjagalah sampai pukul 4 pagi. So, macam ni lah. Sekarang ni pukul 4.16. So, dalam orang pukul 4 lebih macam tu, kita orang pun tidur lah. Tapi the most interesting adalah kita orang tidur ramai-ramai, geng. Sebab kita orang takut tau. Bukan kita kan, macam anak-anak je lah. Ayah aku mana takut. Tak. Tapi yang paling takut sekali mak ya. Si mak yang takut pada anak. So, si mak yang selalu nak duduk tengah. Gitu. So, kita orang tidur tau. Tidur sekali. Kat ruang tamu kat tengah-tengah berlima lah. So, macam ni. Ayah aku, ayah, mak. Lepas tu, saya, adik saya, kakak saya macam tu lah yang tidur kan. Tidur berlima. Dan kita orang tidur dalam keadaan yang sangat tak tenang. Tidur yang sangat macam selalu macam bunyi sikit tersedar. Bunyi tu sikit tersedar kan. Kita selalu aware dengan bunyi-bunyi. Sebab kita nak tidur nyenyak pun. Tapi kena tidur lah. Kena tidur macam tu. Lepas tu tidur keadaan tak tenang. Kita tidur je. Kita orang tidur sekejap. Teng. Maka pukul 7 pagi sudah. 7 pagi. 7 pagi ke 6.30 pagi macam tu lah. 6.30 pagi, 6.30 pagi. Kita macam sudah subuh. Gitu. Subuh. Tapi dah siap solat subuh semua. Kita orang pun ni saya ni memang tidur balik lah weh. Tidur balik pas solat subuh tu memang penat, memang ngantuk, nak mati, tidur balik semua. Lepas tu pukul 7 lebih macam tu. Pukul 7 lebih macam tu, nenek saya rumah dia dekat je dengan saya. Dekat ni je, rumah dia depan rumah saya ni. Lepas tu nenek saya tiba-tiba datang tau. Saya dengar bunyi, nenek saya panggil mak saya tau. Macam, contoh mak saya nama Aminah lah. Contoh, nenek saya panggil, Aminah. Gitu tau. Gitu, dia kuat tu. Lepas tu nenek saya datang kut jendela tau. Bukan kut pintu, kut jendela. Lepas tu ni, saya ni yang baru je nak terlelap kan, memang dalam kita dah keadaan tak tenang tau. Lepas tu bila bunyi yang macam urgent macam tu, bunyi yang macam nampak keadaan kelangkau tu macam tersedar. Aku rasa aku macam orang tak normal tau hari tu. Macam sedar. Kenapa Mek gitu tau. Lepas tu yelah, kita takut apa, takut ada orang mati ke kan. Sebab kita dengar macam-macam dah semalam tu kan, benda-benda tak elok macam gangguan-gangguan tu. Kita takut lah ada orang cedera ke, mati ke semua ke. Aku ni overthinking guys. Lepas aku bangun lah, mak saya pun terkejut, kesian lah saya dengan mak saya. Dan tu nenek saya sangat overacting. Adalah. So kan, nenek saya cakap macam ni tau. Kita kan tanya lah kenapa kan. Lepas tu dia cakap macam ni. Cakap Tadi masa Mek klik balasoh tadi dengan ayah, klik balasoh tu klik daripada surau subuh dalam pukul 6 suku. Mek cakap Mek klik surau kuning suku gitu. Mek klik surau kuning suku, Mek dengan ayah nampak seorang lelaki berpakaian hitam semua. Tak nampak muka. Sebab like Mek saya cakap macam dia kerubung lah. Orang panggil kerubung macam ni. Muka macam tak nampak lah. Dia pakai something tabing muka yang memang tak nampak. Dan Mek saya cakap tubuh sasar besar. Maksudnya sasar besar tinggi. Dan jalan balik. Maksudnya Mek saya duduk sini. Saya nak balik tau. Bukannya suku ni gelap lagi tau. Time tu subuh awal. So Mek saya balik. Dan lelaki tu adalah daripada ia keluar daripada lorong ni. Dia jalan seiring tapi dia ke depan sikit tau. So Mek saya, time tu ada 3 orang. Ada 4 orang. Ya Allah. Ada 4 orang. Time tu Mek, ayah saya. Lepas tu ada 2 lagi jiran saya kan. Lepas tu dia orang 4 ni memang nampak lelaki ni. Lepas tu dia orang cakap, weh siapa tu dah lagi pakai yang hitam tak nampak muka dah lah. Bukan dalam suku kot. Faham tak? Memanglah kita akan assume macam, sebab kampus saya kecil je. Dan semua saya kenal orang kampus saya ni. So macam benda yang obvious, weird macam tu kan. So macam kita jadi penasaran. Penasaran. So kita jadi rasa curious nak tahu siapa. Lepas tu Mek saya suruh ayah saya kejar lelaki ni tau. Sebab dia jalan tau. Lepas tu Mek saya takut macam penjahat ke apa lah. Lepas tu ayah saya pun kejar tau. Kejar lelaki ni. Kejar. Kejar sampai kat cahaya kan. Hilang. Lelaki tu hilang, geng. Lelaki tu hilang. Lepas tu kan, ayah saya cakap, tahu tak? Ayah saya cakap, dia kejar lelaki tu dekat je macam ni. Ni lelaki tu. Ni contoh ni lelaki tu. Saya kecil kan. Dia kejar sampai dekat ada apa? Cahaya, lelaki tu hilang. Ibarat dia macam lari laju macam tu lah. Sebab macam, dia suruh kat mana macam tu lah. Lepas tu sampai je rumah semua. Mek saya tanyalah, siapa jalan tadi? Tanya ayah saya. Lepas tu ayah saya jawab lah, tak tahu. Lepas tu ayah saya cakap macam ni, tak cara lah, bukan oge. Ayah saya, tiba-tiba ayah saya gitu. Lepas tu Mek saya cakap dia naik gerang sangat-sangat tu kan. Dia naik gerang. Lepas tu kita orang dengar berita tu. Weh, bayangkan weh. Semalam kau dengan bunyi botol, lepas tu ada orang ketuk pintu, lepas tu keluarga kau dalam keadaan tak tenang semalam, tidur berjaga, tidur pukul 4 lebih, semua. Lepas tu tiba-tiba pagi tu kau dapat news yang Mek kau cakap dia nampak ada lelaki berjalan depan rumah kau. Maksudnya lelaki tu berjalan ke arah ke rumah kita orang lah. Faham? So, apa perasaan korang time tu Memang perasaan yang sangat, ya Allah, tak dapat nak describe macam mana. Keadaan yang sangat takut. Lepas tu memanglah kita pun assume yang sebenarnya tu bukan manusia. Tu adalah something. Benda lain. Tapi yang kita dapat
apa dah, kita dapat dapat apa ciri-ciri benda tu, dia lelaki, hitam semua, tubuh besar, sasa. Macam tu. So satu hari yang sangat, orang kata apa, yang sangat membuat hidup kita orang ni dalam keadaan ketakutan. Okey, kisah ni tak habis kat sini tau. Tapi hari ni Fatih hanya cerita kat ni saja sebab video dah panjang sangat ni, dah hampir 30 minit. So ni saya akan buat ni part 1, nanti ada part 2 lagi sebab kisah dia panjang lagi. Tak adalah panjang lagi tapi panjang lagi. Okey, lepas tu conclusionnya macam ni lah. Apa tu bukan orang, dan maybe tu adalah, aku takut do nak cakap malam-malam ni, tapi aku eja tau, aku eja. HANTU. RARAYA. Gitu. Sebab sekarang ni aku seorang-seorang ni, aku takut lah. Saya seorang-seorang kan. So, astagfirullahalazim. So, kita kan macam, lepas tu ni aku saya nak cakap ni kan. Memang kita orang hidup dalam ketakutan tau. Dalam seminggu lebih kita hidup dalam ketakutan. Nak pergi mana-mana memang berteman. Mak saya ketandas, ayah saya teman. Saya ketandas, adik saya teman. Adik saya ketandas, saya teman. Hidup kita orang macam tu lah. Berteman-teman, dan tidur pula memang sekali berlima. Dan saya semestinya tidur di tengah, ya, di bawah ketiak ayah saya. So tu je lah cerita untuk hari ni. Nanti saya akan cerita the next seterusnya tu di next video. Okay guys, sorry kalau ada tersasul apa-apa ke, macam sebab ni first video saya, so saya minta maaf sangat. So korang tolong describe ya Allah. Tolong subscribe dan like and comment ya, supaya saya dapat menambah baik lagi. Okay, bye bye. Bye.